juara takzim melawan pasukan Sarawak pada malam ini. Berikut adalah barang-barang larangan yang tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam stadium. ID helmet, whistle, eha, fire, mercun dan juga suar. Tuan-tuan dan puan-puan juga diminta memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan semasa masuk dan meninggalkan stadium. Kerjasama anda amat kami hargai. Terima kasih.
Dirilah. Mengganti diri lah. Cubaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2.
Okey, alright, cantik. Okey, alright. Kita sedang menyaksikan barisan pemain bagi kedua pasukan yang sekarang ini sedang menjalani sesi pemanasan badan. Dan juga selain dari memanaskan badan, bagi menyesuaikan dengan permukaan padang, terutamanya bagi pasukan pelawat. Kelihatan di situ Junior Estau ataupun pemain kebangsaan bawah 23 tahun yang menjadi tunggak utama bagi pasukan Sarawak. Jika kita lihat pada formasi pasukan JDT hari ini, mereka akan menurunkan penjaga gol utama Izham Tamizi Roslan yang memakai jersey nama 25. Di bahagian pertahanan di sebelah kiri ialah pemain berjersey nama 4 Asraruddin Putra Omar. Nama 14 Haris Harun akan bertindak di bahagian tengah bersama dengan ketua pasukan Baihaki Kaizan, gandengan dua pemain dari Singapura yang merupakan pemenang peringkat gangsa Sukan Asia Tenggara di Myanmar baru-baru ini. Kedua-duanya akan mengemudi bahagian tengah pertahanan. Di samping di sebelah kanan adalah pemain berjersey nombor 18 Mahali Jasuli. Yang kita ketahui tentang kemampuan Mahali Jasuli bertindak selaku wingback yang sering mengancam barisan hadapan ataupun barisan pertahanan pasukan lawan. Ini adalah barisan pemain JDT. Mat Yu turut diturunkan. Jika kita lihat di bahagian tengah pula, nama 18 Syakir Syarif akan bergandengan bersama dengan Syafiq Rahim untuk merencanakan gerakan bagi pasukan JDT. Di situ juga jurulatih kecergasan yang banyak membantu Afiq Kamarudin dan juga Pablo Aima dalam menjalani proses pemulihan dari kecederaan yang mereka alami. Aima mengalami kecederaan paha ketika menentang Pahang. Dan nampaknya juga Aima tiada dalam senarai pemain kesebelasan utama bagi JDT malam ini. Juga di bahagian hadapan seperti biasa, Luciano Figueroa akan mengemudi bahagian jentera serangan. Mesin pencetak gol ini diharap dapat mencetak lebih banyak gol dalam perlawanan ini. Kita harap JDT akan ngap sayot. Nombor 17 Amri Yahya akan bertindak di bahagian kiri untuk bersama-sama merencanakan gerakan bagi mengancam kubu pasukan Sarawak. Di bahagian tengah Mat Yew ataupun Nur Syarul Idlan Talha, dan di sebelah kanan bahagian serangan ialah Awai ataupun Nurul Azwan Roya. Seorang pemain yang kita tahu begitu licik dengan skill individu yang begitu tinggi sekali. Itu adalah barisan keutamaan bagi pasukan JDT yang sekarang ini kita lihat sedang masih lagi memanaskan badan bersama dengan jurulatih kecergasan. Dalam 5 perlawanan sebelum ini, pasukan JDT mencetakkan rekod yang agak baik. Mereka berjaya menewaskan pasukan Kelantan dalam kunjungan ke Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru dengan jaringan 2-1. Hasil jaringan pada minit-minit akhir yang dilakukan oleh Fazli Mazlan, hasil dari umpanan Figueroa setelah Amri Yahya menyamakan kedudukan. Di mana dalam perlawanan itu pasukan JDT ketinggalan terlebih dahulu hasil jaringan Gadar pada minit ke-17. Kita masih lagi jauh kepada masa perlawanan. Okey, cantik. Alright, sound check, everything okey. Ada apa-apa beritahu? Okey, alright, dan di sini berita utama pada malam ini, tragedi MH370. Kita masih lagi bersimpati dengan para ahli keluarga bagi para penumpang dan juga kru penerbangan MH370 sistem penerbangan Malaysia. Namun bagaimanapun kita akan teruskan juga dengan perlawanan pada malam ini.
Kemenangan akan memberikan mata yang ke-17 buat pasukan JDT. Dan sudah pastinya mereka akan melonjakkan lagi kedudukan dari tangga keempat sekarang ini. Jika sebelum perlawanan menentang Kelantan mereka berada di tangga yang ke-6, kemudian naik 2 tangga di tangga yang keempat. Namun jurang mata di antara pendahulu Liga Division 1 ataupun Liga Super Malaysia ini begitu dekat sekali. Agak sukar kita untuk menentukan pendahulu kerana sekarang ini sering bertukar-tukar pendahulu Liga Super. Pada seketika Terengganu berada di hadapan dan kemudiannya Pahang pernah berada di kemuncak Liga, tetapi sekarang ini Terengganu berada di puncak Liga ketika ini dengan Pahang di tempat kedua, diikuti oleh Selangor dan juga Johor Darul Tauziah di tempat yang keempat. Ini adalah barisan 3 individu yang dijangka akan turut mewarnai perlawanan malam ini. Bukan saja pemain, malah 3 individu ini juga amat penting, iaitu para pegawai perlawanan, pengadil dan juga pembantu pengadil. Pengadil pada malam ini adalah Suhaizi Syukri. Beliau akan dibantu oleh Syarin Cik Omar dan juga Hamzah Jaafar, manakala Zohri Tajuddin bertindak selaku pegawai keempat dan Ali Embong adalah komisioner perlawanan pada malam ini. Pasukan Sarawak mereka kecundang 2 kali berturut-turut di tempat lawan dan juga di tempat sendiri. 2-0 di tangan Selangor di Stadium Kuching, manakala mereka tunduk 3-1 di tempat lawan juga sebelum perlawanan menentang Selangor. Kalahan yang dialami oleh Sarawak adalah kepada Pahang dengan jaringan 3-1 hasil gol sendiri dari Ronnie Harun. Kita harapkan juga Ronnie Harun akan bertindak begitu cemerlang sekali untuk menjadikan gol sendiri pada malam ini. Itu harapan kita di Stadium Lakit, kerana memang Ronnie Harun dikenali sering melakukan jaringan sendiri.
Itu dia kita sedang menyaksikan antara warna-warni yang mewarnai Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus pada malam ini. Biasaannya dikelilingi oleh harimau selatan, terdapat kutuban bunga juga. JDT juga merupakan pasukan yang mencatatkan jumlah jaringan banyak bagi sesuatu perlawanan, iaitu pada 7 Februari mereka tewas 2-3 kepada Pahang, tetapi perlawanan itu menghasilkan sejumlah 5 gol, dan kemudiannya dalam perlawanan menentang Selangor pada 15 hari bulan Februari menghasilkan juga 5 gol. Namun kali ini kemenangan berpihak kepada JDT dengan 4-1. Kemenangan bagi pasukan di gelanggang sendiri dicatatkan oleh pasukan Sarawak ketika menundukkan Sam Derby 3-0. Manakala penjaring terbanyak bagi Liga Super setakat ini ialah Paulo Rangel, penjaring utama bagi pasukan Selangor yang sudah meledakkan 8 gol bagi pasukan Selangor selepas bermain 8 perlawanan. Penjaga gol utama bagi pasukan JDT pada malam ini Izham Tarmizi Roslan. Jika pada musim yang lalu para penjaga gol mendapat tunjuk ajar dari bekas penjaga gol kebangsaan Khairul Azman, tetapi Khairul Azman sudah pun sekarang ini melatih penjaga gol bagi pasukan JDT 2. Dan pada minggu hadapan pada 4 hari bulan April, pasukan JDT 2 akan beraksi di gelanggang lawan, iaitu di Stadium Bandaraya di Georgetown di Pulau Pinang. Itu untuk perlawanan Liga Perdana. Itu dia ada maskot, sebenarnya Harimau Selatan, macam mana ada maskot Planet of the Apes di situ. Nur Azlan Razali senarai selaku penjaga gol simpanan, dan di antara para pemain simpanan ialah Pablo Aima, Syafiq Izali, Jashazrin Jamaluddin, Irfan Fazail, Muhammad Hadin Hamzan dan juga Fazli Mazlan. Penjaring gol kemenangan ketika menentang Kelantan diletakkan selaku super sub. Konti ada boleh beri pertolongan, ada mineral water ke siapa-siapa kalau ada yang berbesar hati untuk memberikan bantuan. Kita pergi hisap logok lah dulu lah. Ayah. Mana lama lagi yuk. Hisap logok dulu lah. Oh, mak, terima kasih. Begitu pantai. Ini bos laju, tak laju macam ni. Dia kan kecil tapi Bukit Jalil tu yang lebih besar tu kapasiti 90,000 pun tak. tak bilik dia, tak bilik ni. Bilik ni pun simple dia. Yang masa pelancaran tu tunjuk dia orang gambar kan. Semua tak tahu dekat sini. Semua tak mana stadium mana ni. Pasal masa pertama kali orang nampak ni. Dia cakap stadium lelaki, semua tak percaya. Stadium lelaki percaya dulu.
depan dulu petang gini. Gini.
Selamat datang dan selamat menyaksikan perlawanan Astro Liga Super Malaysia antara pasukan Johor Darul Takzim melawan pasukan Sarawak di Stadium Tan Sri Dato' Haji Mahmud pada malam ini. Dan untuk makluman para penyokong pasukan Johor Darul Takzim, perlawanan Liga Super Malaysia yang melibatkan pasukan Johor Darul Takzim di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Lakin akan ditukarkan pada hari Jumaat bermula 11 hari bulan 4 2014 Johor Darul Takzim melawan PPNS. Sekarang diumumkan nama-nama pemain bagi pasukan Johor Darul Takzim. Pemain yang memakai jersey nombor 4 Asarudin Putra Omar. Pemain yang memakai jersey nombor 5 Baihaqi Kaizan selaku ketua pasukan. Pemain yang memakai jersey nombor 8 Syafiq Rahim. Pemain yang memakai jersey nombor 9 Bersyahrul. Baiklah, ini di pengesahan barisan kesebelasan utama bagi pasukan Johor Darul Takzim ataupun JDT. Jersey nombor 12 Nurul Azwan Raya. Tiada perubahan ketara dari perlawanan terdahulu ketika mereka menundukkan pasukan Kelantan 2-1 di Stadium Sultan Mahmud keempat di Kota Baru. Asarudin Syafiq Ibrahim akan mengemudi bahagian tengah bersama-sama dengan Syakir Syari, pemain berjersey nama 16. Begitu juga dengan Nurul Azwan Roya ataupun Awek, bahkan bermain di sebelah kanan dengan berjersey nama 12. Di sebelah kiri adalah Amri Yaya, pemain berjersey nama 17 yang membuat penampilan bagi musim pertamanya dengan pasukan JDT setelah berhijrah dari pasukan Selangor. Memangnya kita ketahui Amri mampu untuk memainkan peranan di bahagian hadapan atau di bahagian tengah selaku pemain sayap tengah dari sebelah kiri, walaupun beliau sebenarnya seorang pemain berkaki kanan. Ini pengesahan bagi pemain simpanan bagi pasukan Johor atau JDT. Nur Azlan Razali yang dibawa masuk dari Selangor juga masih lagi berada di baku simpanan. Nama 11 Syafiq Salih, Irfan Fazail, Fazli Mazlan, Pablo Aima yang masih lagi belum pulih sepenuhnya dari kecederaan turut diletakkan di baku simpanan, dan kita harapkan juga kita mungkin akan dapat melihat kelibat Aima yang akan beraksi di atas padang nanti. Ini adalah suasana di sekitar Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Lakin, Johor Bahru, atau lebih terkenal dengan nama Stadium Lakin ini. Sedangkan penonton walaupun pada perlawanan malam ini kelihatan agak sedikit berkurangan dari biasanya, mungkin kerana faktor cuaca yang agak mendung di sekitar Johor Bahru sejak dari awal pagi pada hari ini. Ini pula adalah barisan pemain bagi pasukan Sarawak diketuai oleh Roni Harun yang telah pun menjadikan gol sendiri dalam perlawanan sebelum ini ketika mereka tewas kepada Pahang. Muhammad Lord Abu Hassan juga akan bertindak di bahagian pertahanan tengah ataupun di bahagian midfield bersama dengan Rashid, juga Junior Estal dan juga Chan Turu. Barisan hadapan mereka akan diketuai oleh pemain berjersey nombor 30 Hassan Al Muhammad, pemain import juga, dan seorang lagi pemain import terbaru bagi pasukan Sarawak iaitu Ryan Griffith, pemain bernama 29, pemain Australia ini. Pemain antarabangsa pasukan Australia mempunyai pengalaman yang begitu luas yang baru masuk oleh Robert Albert untuk menambahkan lagi semangat bagi pasukan Sarawak. Barisan pemain simpanan pasukan Sarawak, penjaga golnya Fazli Abdul Rahim, Maswandi Zakaria, Asri Cucu diletakkan di baku simpanan pada perlawanan malam ini. Begitu juga dengan Akmal Rizal. Selain itu, Hairul Mokhtar, Joseph Kalangti dan juga Zamri Mursyidi melengkapkan senarai barisan pemain pertahanan. Jika kita lihat formasi bagi pasukan JDT,
Mereka bermain dengan 4 pertahanan, 5 pemain di bahagian tengah dan seorang di bahagian hadapan dengan Figueroa akan bertindak selaku lone striker di bahagian atas. Ini dia keadaan permukaan padang yang begitu menarik sekali. Bagaikan setanding dengan stadium-stadium utama di Eropah. Jika kita lihat stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus di Lakin ini. Ini ada beberapa banner yang dinaikkan yang tak ada kena mengena dengan bola sepak. Kita jangan hiraukan banner itu. Kita lihatkan saja kepada barisan para peminat pada malam ini yang datang dengan harapan untuk menyaksikan barisan pemain mereka memberikan satu persembahan yang menghiburkan di samping mendapatkan 3 mata. Kerana sebelum ini pasukan JDT sudah pun boleh dikatakan kehilangan 4 mata setelah seri dalam 2 perlawanan di gelanggang Keramat ini. Dalam keadaan yang mereka sudah hampir pasti untuk menang. Kita pasti ingat perlawanan ketika bertemu pasukan Lions 12 mendahului 2-0 kemudian seri 2-2. Dan sudah pastinya 3 mata pada malam ini akan memberikan kedudukan yang lebih baik untuk pasukan JDT dalam saingan Liga Super bagi musim ini. Ini dia semangat Harimau Selatan. Sememangnya di atas muka bumi ini terdapat hanya 2 spesies harimau yang paling berbahaya, yaitu harimau selatan dan harimau Melaya. Itu dia 2 spesies harimau yang paling berbahaya dan paling garang di atas muka bumi ini. Ya, dalam perlawanan di gelanggang Keramat ini yang terakhir, pasukan JDT terpaksa berkongsi mata setelah terikat 1-1 dengan pasukan ATM. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Safi'i Salih dalam perlawanan itu yang menjadi penyelamat dengan jaringan gol pada minit ke-86. Ketika ATM sudah pun mula membayangkan kemenangan, tiba-tiba Safi'i Salih menjadi pemusnah impian mereka. Dan kita harap Safi'i juga nanti akan dimasukkan selaku super sub. Sebenarnya secara peribadi sememangnya saya meminati Safi'i Salih, tetapi mungkin beliau belum lagi pulih sepenuhnya dari kecederaan yang dialami dan mungkin juga akibat kekurangan waktu permainan mungkin mengakibatkan Safi'i Salih agak sedikit lambat menyesuaikan diri apabila setiap kali beliau diturunkan. Namun jika penyerang itu seorang penyerang yang berbisa, lambat laun bisanya tetap akan kembali lagi. Bagi di perlawanan pembukaan Liga Super musim ini, JDT meraih 3 mata yang pertama setelah menundukkan pasukan Perak 2-0. Jaringan terbesar dimiliki menundukkan Selangor dengan jaringan 4-1 di gelanggang ini. Manakala di gelanggang lawan, mereka menundukkan Kelantan 2-1, tewas kepada Pahang 2-3. Menundukkan Sime Darby 2-0 dan kemudiannya tunduk kepada T-Team 0-1 dan juga Terengganu 0-1. Apa yang lebih penting pada malam ini, rekod tanpa tewas di gelanggang sendiri perlu dikekalkan oleh JDT. Kerana di tempat sendiri, di situlah 3 mata amat perlu ditagih. Dan jika mampu untuk mendapatkan kemenangan dalam kesemua perlawanan di tempat sendiri, peluang untuk menjuarai Liga begitu cerah sekali. Berbicara peralatan bendera, London AFC dan bendera anti kekerasan bola sepak, pegawai-pegawai pertandingan dan
Itu dia pengumuman sudah pun dilakukan di stadium ini. Kita bakal menyaksikan kemunculan barisan pemain, pegawai dan pastinya akan didahului oleh para pembawa bendera fair play FIFA dan juga AFC. Itu dia sudah mula masuk ke dalam padang. Dari Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus di Lakin, Johor Bahru. Menerusi www.sultantigers.com.my, kami bawakan kepada anda secara langsung perlawanan Liga Super 2014 di antara pasukan tuan rumah, pasukan kesayangan kita semua, JDT, yang akan menentang pasukan pelawat yang datang dari seberang Laut Cina Selatan, iaitu pasukan Sarawak. Wariskan kuasa menaungkan kami, rakyat dipimpin bersama lagi, dengan mereka bersatu hati. Allah dan Sultan, Allah selamatkan Sultan. Baru saja tadi berkumandangnya lagu bangsa negeri Johor. Selepas ini pula, negaraku akan berkumandang. Sorakan bergemuruh yang menggegarkan stadium Lakin pada malam ini. Sebaik saja berkumandangnya lagu bangsa negeri Johor dan juga lagu negaraku tadi. Debaran semakin memuncak. Penantian untuk menyaksikan perlawanan ini sudah pun semakin hampir. Pastinya tumpuan pada malam ini adalah import terbaru bagi pasukan Sarawak, Ryan Griffiths. Tetapi ini dia kesebelasan utama yang diturunkan oleh Jimenez selaku jurulatih pasukan JDT dalam usaha untuk meraih 3 lagi mata bagi mengukuhkan kedudukan di carta Liga Super 2014. Dengan sekarang ini setelah bermain 9 perlawanan, mereka memenangi 4 perlawanan, seri 2 kali, tewas 3, menjaringkan 15 gol, dibolosi dengan 10 gol, mengumpul 14 mata untuk berada di kedudukan yang keempat. Kemenangan pada malam ini, dan juga kita harapkan dengan 3 pasukan di atas Terengganu, Pahang dan juga Selangor akan sekurang-kurangnya seri ataupun tewas dan pasukan JDT menang, maka mungkin akan terus melonjak
untuk meneraju Liga pada malam ini. Jika mereka dapat menyempurnakan tugas dengan sempurna dan meraih 3 lagi mata untuk mengumpul jumlah keseluruhan 17 mata. Sarawak boleh berada di kedudukan yang ke-7 dalam memulakan perlawanan ini dengan 12 mata setelah bermain 9 kali, menang 4 dan tewas 5 perlawanan. Dua orang pemain bagi kedua pasukan sedang berada di tengah padang. Bai Haki kembali setelah menjalani penggantungan satu perlawanan akibat menerima kad kuning ataupun kad merah setelah menerima 2 kad kuning dalam perlawanan menentang ATM. Beliau menerima kad merah tidak dapat diturunkan ketika menentang Kelantan di mana JDT menang 2-1 dan pada hari ini kembali memakai lilitan lengan selaku ketua pasukan bagi JDT. Kita harapkan juga Syakir Syahri akan dapat memainkan peranannya selaku bertindak selaku defensive midfielder pada malam ini, membantu barisan pertahanan. Begitu juga Syafiq akan dapat membekalkan lorongan-lorongan yang menarik untuk barisan hadapan meledakkan jaringan. Selamat menyaksikan gelaran Asal Liga Super Malaysia. Dan itu tadi sebenarnya penghormatan tafakus selama seminit mungkin sebagai tanda simpati dan keprihatinan kita terhadap para penumpang dan juga kru bagi pesawat MH370 yang didapati telah pun hilang di Lautan Hindi Selatan sekarang ini. Kita masih terus mendoakan nasib mereka semua yang terlibat. Nampak kita tumpukan kembali perhatian ke Stadium Larkin sekarang ini. Penyokong-penyokong tegar pasukan Johor JDT. Begitu menarik sekali pemandangan yang biasanya hanya dapat dilihat di Eropah, di luar negara, kini sudah dapat dirasai di arena bola sepak tempatan. Terima kasih kepada pasukan JDT itu, utamanya peneraju ataupun the boss yang ternyata memang membawa semangat baru kepada bola sepak di negeri Johor Darul Takzim ini. Izham Tamizi Roslan sekali lagi diberikan kepercayaan untuk berada di tengah-tengah 2 tiang gol dan 1 palang bagi menghalang segala bola dari menembusinya. Dan Luciano Figueroa, penyerang prolific yang mempunyai pengalaman bermain di peringkat liga-liga tertinggi, dipertaruhkan harapan untuk meledakkan jaringan pada malam ini. Dan jangan juga kita lupa kepada Amri Raya. Letaklah beliau di mana saja posisi, pasti beliau akan cuba mencari ruang untuk melakukan jaringan. Itu dia bermulanya sentuhan pertama perlawanan malam ini untuk JDT. Lorangan terus ke sebelah kanan untuk awal. Syafiq. Tolakan ke sebelah kiri untuk Asharuddin Putra. Amri. Jika kita lihat dalam beberapa perlawanan terdahulu, kiri Awal. Kawalan yang sungguh baik dari Awal. Figueroa. Terus ke sebelah kanan. Ruang untuk melakukan hantaran. Awal tidak dikawal di sebelah kiri, namun gagal dikesan oleh rakan sepasukan. Namun masih lagi tekanan diberikan oleh pasukan JDT. Mereka kembali mengatur gerakan. Mungkin cuba untuk menembusi di sebelah kiri sekali lagi. Tetapi kali ini pertahanan Sarawak lebih berwaspada. Dari segi prestasi semasa, sememangnya JDT mempunyai kelebihan. Kerana mereka seri 1 dan menang 1 dalam 2 perlawanan terdahulu, manakala pasukan Sarawak tewas berturut-turut dalam 2 perlawanan sebelum ini. 3-1 kepada Pahang dan 2-0 kepada Selangor di tempat sendiri.
Syafiq terus saja ke sebelah kiri. Nurul Azhar, Figueroa cuba melakukan satu tindakan fancy tetapi tidak menjadi. Back heel yang cuba dilakukan oleh Figueroa. Namun masih lagi dalam kawalan JDT. Dalam perlawanan mula memasuki minit yang pertama. Kini ruang untuk menembusi barisan pasukan pertahanan Sarawak. Kawalan dari Amri Raya cuba menolak kepada Mahali tetapi tidak kemas kawalan dari Mahali ketika beliau cuba untuk melorongkan bola kembali kepada Amri. Pertahanan pasukan JDT perlu berwaspada. Haris Harun. Baik tindakan Haris Harun. Inilah gaya permainan yang kita mahukan dari pertahanan. Mereka agak tenang ketika menghadapi serangan. Tadi gandengan Haris Harun yang kebiasaannya bermain di bahagian tengah ataupun midfield, tetapi pada perlawanan malam ini beliau digandingkan dengan rakan sepasukan bagi pasukan kebangsaan Singapuranya, iaitu Bai Haiki Kaizan. Junior Estok. Kini bakatnya semakin mula diiktiraf. Satu hantaran yang bolehlah dikatakan sedikit liar, yang tidak menemui rakan sepasukan dalam cubaan JDT untuk mengatur satu serangan balas. Lontaran untuk pasukan Sarawak. Lontaran yang akan dilakukan oleh Ramesh, atau nama penuhnya Ramesh Lai Ban Huat. Ini mungkin ada yang pelik sikit. Namun bijak sekali lagi barisan pemain tengah pasukan JDT untuk mengawal keadaan. Namun satu kesilapan clearance yang boleh dikatakan tidak begitu menjadi dilakukan oleh Izham tadi. Ada ruang untuk Sarawak sekarang ini. Izham perlu pantas keluar. Kecederaan jika kita dapat lihat tadi jelas. Kecederaan di bahagian muka yang mungkin dialami oleh Izham Tamizi Roslan dalam usahanya beliau keluar tadi untuk menyelamatkan keadaan. Mungkin tadi kita lihat beliau sedikit lewat ketika keluar dari posisinya. Dengan lorongan yang sudah pun cukup baik dilakukan oleh barisan tengah pasukan Sarawak, berjaya melepasi pertahanan JDT, tetapi Izham bertindak cemerlang, berjaya menghalang pemain hadapan pasukan Sarawak tadi dari melepasi dirinya. Untuk mengekalkan kedudukan sekarang ini masih lagi 0-0. Sesuatu diperkatakan oleh Haris Harun kepada Asraruddin Putra. Mungkin mengatakan Asraruddin agak sedikit jauh tadi, mengakibatkan beliau tidak dapat mengawal hantaran yang dilakukan, hantaran yang masuk betul-betul di tengah di antara dua pertahanan pasukan JDT tadi. Kita harapkan tiada kecederaan yang serius menimpa Izham kerana perlawanan baru saja ingin memasuki minit yang kedua. Namun tadi kita dapat lihat sememangnya mungkin bahagian lutut pemain pasukan Sarawak tadi terkena tepat di bahagian pipi Izham tadi. Pegawai perubatan bagi pasukan JDT juga sudah pun di sini lagi sekali kita lihat. Itu dia. Sememangnya boleh mengakibatkan kecederaan serius, tetapi saya rasa tidak ada sebarang niat dari pemain Sarawak tadi untuk mencederakan Izham. Itu merupakan bola 50-50, fair challenge di antara kedua-dua pemain. Tetapi secara kebiasaannya advantage atau kelebihan akan diberikan kepada penjaga gol. Apakah keputusan oleh pegawai perubatan? Apakah doktor pasukan akan meminta Izham untuk digantikan di minit-minit awal ini? Masih lagi sedang diadakan perbincangan. Isyarat, itu dia mungkin isyarat
mungkin pertukaran akan dilakukan di minit yang awal ini. Ketika kita memasuki minit yang kelima perlawanan pada malam ini. Nur Azlan Razali pastinya akan masuk untuk menggantikan Izham Tarmizi. Atau apakah Izham sudah kembali ke dalam padang kerana perlawanan sudah pun bersambung. Dengan satu lagi gerakan cuba digerakkan dari sebelah kiri. Kembali ke tengah. Dan tadi hantaran yang cuba untuk mencari Amri yang tidak kesampaian. Kini kawalan dilakukan oleh Hasan El Muhammad menghampiri ke kawasan bahaya, namun cemerlang tindakan daripada Baihaqi menyelamatkan keadaan, dan dalam proses itu mungkin beliau mengalami sedikit kecederaan. Namun sekali lagi terima kasih Baihaqi, tindakan pantas daripada Baihaqi berjaya menghalang Hasan El Muhammad, penyerang import dari Sarawak. Memangnya pemain yang begitu berbahaya setiap kali beliau mempunyai kawalan. Satu lontaran jauh akan dilakukan oleh pasukan Sarawak. Mereka sering menggunakan set piece ini, melakukan lontaran terus ke dalam kawasan penalti. Ujian pertama untuk penjaga gol gantian. Terus saja kedakapan Nur Azlan, kemas dan tenang. Inilah ya ciri-ciri yang perlu ada pada penjaga gol, perlu tenang dalam menghadapi situasi sebegitu. Kesalahan pertama. Namun pengadil mengarahkan sepakan untuk diambil semula kerana telah dilakukan dari tempat yang salah. Pengadil mahukan sepakan dilakukan di mana kesalahan telah dibuat. Mahali Jazuli, main berasal dari Selangor. Sekali Mahali hantaran ke tengah cantik. Oh, sayang sekali. Mungkin Amri tidak menjangka hantaran itu akan datang tepat ke arahnya. Beliau hanya perlu melonjak sedikit. Tidak ada pertahanan yang berhampiran dengan Amri untuk mengasak. Tetapi itulah peluang pertama yang dilepaskan oleh pasukan JDT. Hantaran lintang yang cukup menarik yang dilakukan oleh Mahali Jazuli. Selamat kubu pasukan Sarawak. Penjaga gol bagi pasukan Sarawak pada malam ini, Sani Anwar Kamsani. Sepakan yang agak baik terus masuk dalam kawasan pasukan JDT. Namun masih lagi berjaya dikawal oleh barisan tengah. 6 minit ini kita dapat lihat sedikit kelonggaran di bahagian tengah. Kita harap dapat diperbaiki dengan segera. Mahali, sekali lagi Mahali tidak cemerlang. Daki dari sebelah kiri, Nurul Azwan Doya. Beliau mampu untuk menggelicik. Masih lagi awal. Terus saja untuk Nur Syarul Idlan Talha. Nur Syarul. Hantaran terus ke tengah mencari Figueroa, namun tidak kesampaian. Dikeluarkan oleh pertahanan Sarawak. Namun untuk seketika saja. Mahali Jazuli. Satu lagi ruang untuk Amri Yaya. Rakas pasukan menanti di bahagian tengah, namun hantaran yang dilakukan oleh Amri, boleh dikatakan mungkin sedikit miss kick dari Amri dalam usaha beliau melakukan hantaran tadi. Hanya sepakan gol. 2 peluang terbuka dipersiakan oleh Barisan Hadapan. Tapi 2 kali, mungkin kali ketiga kita akan mendapat tuah. Seperti pepatah kata Inggris, third time lucky. Barisan kesebelasan utama yang diberikan kepercayaan mengemudi barisan untuk mencapai kemenangan pada malam ini. Perlawanan pasukan JDT setiap kali berlangsungnya di Stadium Lakin ini sememang tidak pernah gagal untuk menarik jumlah kehadiran yang ramai. Clearance
Figueroa. Kawalan yang baik kini dapat oleh Noh Syarul. Noh Syarul boleh dijatuhkan. Tepat sekali keputusan pengadil tanpa ragu-ragu. Terus meniupkan whistle. Kerana insiden yang berlaku betul-betul di hadapan pengadil. Ada bantahan dari pemain Sarawak. Apa lagi yang perlu dibantah? Mahali Jazuli. Mat Yeo, cantik gerakan Mat Yeo. Terus ke tengah mencari Figueroa. Tetapi berjaya dikeluarkan oleh pertahanan. Namun kali ini pemain JDT boleh dipersalahkan. Syafiq Rahim tadi mungkin dipersalahkan atas tackle yang dilakukan. Junior Estal ataupun dikenali juga sekarang dengan nama Putra Nadim. Pemain yang pernah bermain di England dan kemudian kembali untuk mewakili pasukan Sarawak. Itu tadi pengesahan, mungkin pertukaran Izham Tamizi Roslan dan Nur Azlan Razali dimasukkan. Asharuddin, satu lagi ruang untuk JDT mengatur satu lagi gerakan. Namun memperoleh lontaran ke dalam. Dalam Noh Syarul meminta lontaran, tetapi pembantu pengadil memberikan lontaran kepada pasukan Sarawak yang akan dilakukan oleh Mafri Bala. Pertahanan di sebelah kanan untuk pasukan Sarawak. Ayo bangkit JDT. Dapatkan jaringan awal. Itulah yang dimaukan oleh ribuan para penonton di stadion Melaka pada malam ini untuk memberikan mereka sedikit kelegaan setelah mendapat satu gol awal. Mungkin sekarang ini ramai yang menantikan gol pertama dalam perlawanan pada malam ini. Perlawanan yang ke-10 bagi pasukan JDT. Manakala perlawanan yang ke-10 juga bagi pasukan Sarawak. Ini dia Nur Azlan Razali yang dibawa masuk dari pasukan Selangor bagi musim 2014 ini. Beliau datang bersama dengan Amri Raya dan dalam perlawanan yang pertama pasukan JDT mengutip 3 mata pertama menewaskan Perak 2-0 hasil jaringan Muhammad Amri Raya dan juga Luciano Figueroa dalam perlawanan itu. Pada perlawanan yang kedua pada 25 Januari JDT dikejutkan oleh pasukan T-Team ketika mereka bertandang ke Kuala Terengganu. Tewas 0-1 ketika itu. Kawalan dari awal kepada Figueroa. Satu kesilapan. Tiada sebarang kesalahan dikesan oleh pengadil. Mahali kemas berjaya mengawal. Bijak beliau membaca pergerakan. Hantaran terus ke sebelah kanan. Sekarang ini peluang. Satu lagi ruang, kali ini Figueroa pula terlepas peluang. Hantaran lintang yang cukup baik dilakukan oleh Amri Yaya. Sekali lagi Amri cuba melakukan 1-2 bersama dengan Mahali, tapi berjaya dihalang oleh pertahanan Sarawak. Lontaran untuk JDT. Sayang sekali tadi. Sudah cukup cantik. Boleh dikatakan hantaran yang tepat dilakukan. Ini dia Mahali Jazuli yang dilahirkan di Selayang, lahir pada 12 April 1989. Hantaran terus dari Mahali terlalu dekat kepada penjaga gol. Figueroa sedikit kecewa kerana beliau tidak dikawal ketika itu. Cantik turning yang dilakukan oleh Aweh, tetapi hantarannya pula tidak menemui rakan sepasukan. Sarawak pula menyerang dengan Hasan Elman Muhammad. Cobaan terus. Apa yang berlaku tadi? Dalam pasukan JDT mengasak
tiba-tiba satu serangan balas yang dilakukan oleh Sarawak berjaya memerangkap Nur Azlan tadi. Mungkin kita cuba dapatkan ulang tayang bagaimana jaringan itu dapat dilakukan oleh pemain Sarawak. Sayang sekali. Dengan Nur Azlan yang sedikit sudah terkeluar dari posisi dan juga tidak ada pertahanan, sepatutnya mungkin Bai Haki ataupun Haris Harun boleh datang memberikan tekanan, tetapi oleh kerana tiada tekanan tadi, memberikan ruang, memberikan masa kepada penyerang pasukan Sarawak untuk melakukan placing dan terus menewaskan Nur Azlan dan mencecah jaring untuk JDT ketinggalan. Tetapi secara peribadi pasti ramai yang tidak bimbang kerana kita tahu JDT sudah beberapa kali ketinggalan, tetapi kemudiannya mereka kembali bangkit menjaringkan lebih banyak gol untuk mencatat kemenangan, dan itulah yang kita harap akan berlaku pada malam itu. Semangat juang yang tinggi dimiliki oleh semua pemain JDT. Itulah yang akan memainkan peranan dalam membantu mereka untuk mengejar kembali. Sebenarnya secara atas kertas, di atas rekod, sudah beberapa kali perlawanan JDT ketinggalan, tetapi mereka tetap mampu kembali untuk menyamakan kedudukan dan kemudian menang seperti ketika melawan Kelantan, ketinggalan 1-0 tetapi kemudian menang 2-1. Dan itu juga saya rasa kan akan berlaku juga pada malam ini. Asruddin Putra Figueroa bijak tindakan tadi Hassan El Muhammad untuk membaca gerakan. Namun sekali lagi Asruddin Putra sudah ketinggalan dari posisi asalnya. Bagaimana kita lihat pantas pertahanan JDT kembali untuk mengisi posisi mereka setelah membantu pasukan serangan. Sebenarnya saya rasa gol tadi tiada kesilapan, bukan Azlan, bukan siapa, sememangnya gol tadi gol yang cukup menarik. Tetapi sayangnya gol itu masuk di gawang yang berlainan. Luciano Figueroa, pemain yang pernah bernilai 23 juta euro pada satu ketika dahulu. Menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama dengan pasukan JDT. Hassan Muhammad sekali lagi mudah buat Azlan. Pendek saja tolakan Azlan untuk Bayaki. Terus ke sebelah kanan, Asruddin Putra, Nosharul Idran Talha sudah bertukar posisi bersama dengan Nurul Azwan Roya. Dan tadi dapat kepada Syakir Syahri. Sedikit cuai hantaran dari Mahali. Syakir dapat kepada Syafiq. Syafiq dan terus saja kepada Awai. Hantaran lintang dari Awai cukup menarik, dapat kepada Amri Yahya. 3 pemain Selangor masuk dalam kawasan penalti, tetapi sayang hantaran cuba dilakukan oleh Amri berjaya ditanduk keluar untuk memberikan sepakan sudut. Memang set piece juga merupakan kelebihan bagi pasukan JDT. Mali Jazuli, satu out swing yang mungkin akan dilakukan olehnya. Beliau pernah melakukan jaringan terus dari sepakan sudut ataupun sepakan penjuru. 3-4 pemain sudah berada di dalam kawasan penalti. Figueroa, Haris Harun juga sudah berada di situ. Rendah saja dari Mahali. Mungkin cuba untuk melakukan carbon copy ketika saat perlawanan menentang Perak. Kita lihat sepakan pun cuma rendah dilakukan oleh Mahali dan kemudiannya Amri Yahya menyambung dengan satu tandukan. Namun kali ini tidak menjadi. Ini dia Amri Yahya yang berhijrah dari Selangor, pemain berasal dari Tanjung Karang
yang dilahirkan pada 21/11/1 tahun 81 dengan ketinggian 1.71 meter. Memang sesuai sebagai seorang penyerang. Memulakan karirnya pada tahun 98 dengan Piala Presiden Selangor. Musim pertama dengan pasukan JDT Amriaya. Sarawak mengatur satu lagi gerakan. Namun sudah pun terperangkap offside. Namun pengadil memberikan advantage meneruskan saja perlawanan. Antara penjaring utama bagi pasukan JDT Amriaya sudah pun menjadikan satu gol ketika menengokkan Perak. Juga Amri menjadikan satu gol ketika menentang Kedah dalam perlawanan Piala FA. Satu lagi gol jaringan Amriaya ialah ketika menang di atas Kelantan 2-1. Satu lagi gerakan yang dapat dipatahkan oleh pertahanan pasukan Sarawak. Namun saya rasa bola sudah pun keluar dari permainan. Memberikan lontaran untuk JDT. Sebenarnya tiada apa yang perlu dirumutkan, sememangnya bola itu sudah pun keluar dari kawasan permainan. Mahali Jazuli dekat saja untuk ketua pasukannya, Baihaki Kaizan. Pemain berasal dari Singapura. 4 pemain import dibenarkan untuk didaftar oleh setiap pasukan, namun hanya 3 pemain import dibenarkan untuk beraksi pada satu-satu masa. Dan pada ketika ini, JDT sudah pun mempunyai Haris Harun, Baihaki Kaizan dan juga Luciano Figueroa. Syafiq tadi dijatuhkan dan beliau sendiri akan melakukan sepakan ini. Syafiq Rahim sememangnya terkenal dengan set piece, menjaringkan beberapa gol-gol penting dari sepakan bebas. Syafiq, siapakah dicarinya? Pasti Figueroa. Nurul Azanura Asarudin. Sekali lagi Figueroa mencari sasaran tetapi tidak berjaya ditemui. Tackle baik dari Mahali. Cantik tackle yang dilakukan oleh Mahali Jazuli. Dami yang dilakukan oleh Awe. Syakir Syarif. Awe. Asarudin kembali kepada Awe. Nurul Azwan Roya. Syafiq. Mereka masih lagi tercari-cari ruang untuk menembusi back four pasukan Sarawak. Namun jika asakan dapat dipertingkatkan, asakan dapat dikuatkan lagi, lambat laun pasti akan mengundang kesilapan dari pertahanan pasukan Sarawak. Itu yang perlu mereka lakukan. Terus asak, asak dan asak. Figueroa, pemain yang dilahirkan di Santa Fe, Argentina, pernah memenangi pingat emas sukan Olimpik pada tahun 2004 bersama dengan pasukan Argentina ketika Olimpik di Athens. Itu antara kehebatannya. Luciano Figueroa ataupun lebih dikenali dengan nama panggilan Lucho. Kali ini Sarawak pula mengatur gerakan kawalan dari Muhammad Lord Abu Hassan. Offside. Bijak tindakan pertahanan pasukan JDT untuk memerangkap barisan hadapan pasukan Sarawak. Perlawanan sudah memasuki minit yang ke-25. Kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami di SouthernTigers.com ini, secara langsung kami bawakan kepada anda dari Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunos. Di mana saja anda berada, kini bola sepak JDT boleh dinikmati di mana saja. Terima kasih Southern Tigers, kami bawakan secara dalam talian ini. Mahali tidak lepas. Offside. Azlan membiarkan saja. Terus kepada Baihaki. Syafiq.
Asruddin balik kepada Syafiq. Syakir Syarif kepada Figueroa. Balik kepada Syafiq. Masa lagi berlaga di kawasan tengah. Kita dapat lihat sudah hampir 10 hantaran dilakukan. Ini dia pengesahan kedudukan setakat ini. JDT ketinggalan 0-1. Tetapi masa perlawanan masih lagi panjang. Satu tackle keras, tetapi pengadil membiarkan saja perlawanan diteruskan. Kita cuba lihat jika berpeluang untuk menyaksikan tadi tackle yang agak keras dilakukan. Sabakan gol yang akan dilakukan oleh Sani Anwar Kamsani. Penjaga gol utama bagi pasukan Sarawak. Juara Liga Perdana 2013 yang baru saja dinaikkan pangkat dari Liga Perdana ke Liga Super. Lebih kurang 28 minit sudah perlawanan berlangsung. Lorongan offside, saya rasa. Sememangnya tepat keputusan dari pembantu pengadil. Bijak beliau mengesan kedudukan pemain Sarawak yang offside tadi. Baik Haki. Dan sebenarnya bijak juga back four pasukan JDT tadi dalam melakukan offside trap. Syakir. Syafiq Rahim melebarkan ke sebelah kiri untuk kembali mengatur gerakan. Nurul Azwan Roya. Tolakan terus Figueroa. Ruang cantik gol. Sememangnya cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Luciano Figueroa. Penyerang kelahiran Argentina yang pernah menyarung jersey pasukan Birmingham City dalam Liga Perdana Inggeris. Pemain yang bernilai 13 juta euro ketika berpindah dari Villarreal ke Genoa pada tahun 2004. Kini menggembirakan hampir 20,000 penyokong pasukan JDT dengan jaringan penyamaan tadi. Namun pujian juga kepada Nurul Azwan Roya yang bijak melakukan lorongan, terus menemui Figueroa, dan seperti biasa Luciano Figueroa tidak akan melakukan kesilapan apabila mendapat peluang sebegitu. By Haki Kaizan, Mahali Jazuli. Mungkin jika kita berkesempatan untuk melihat sekali lagi bagaimana jaringan itu dilakukan, pasti ramai yang tersenyum, bukan saja di stadium, malah mereka yang sedang menonton di telefon bimbit, di komputer anda, di mana saja, terutamanya anak-anak Johor, pasti lega sekarang ini. Saya pun sama. Satu lagi peluang sekarang ini untuk Amri Yahya. Dan itu dia tadi, kita lihat bagaimana Figueroa melakukan jaringan. Itu dia tadi. Seperti yang sudah saya jangka dari awal, sememangnya tidak membimbangkan apabila ketinggalan di awal perlawanan. Tetapi agak berbahaya sekarang ini bagi pasukan JDT dengan Sarawak Muda melakukan serangan. Tetapi sekali lagi pertahanan tengah.
Saya rasa mungkin ada layangan kad yang pertama dari pengadil. Apakah akan ada? Tidak. Pengadil masih lagi ingin menyimpan kad di dalam poketnya. Kebiasaannya kesalahan itu boleh dikatakan profesional foul yang akan mengundang kad kuning. Tetapi setakat ini pengadil juga bijak. Mahali Jazuli mempunyai ruang. Figueroa. Mahali dan Figueroa berdua di tengah. Namun ruang yang sudah pun dapat ditutup oleh pertahanan pasukan Sarawak. Kali ini sedikit kecuaian di barisan tengah. Dan sekali lagi Haris Harun terpaksa bertindak untuk mengeluarkan bola dari kawasan umpire. Agak menarik formasi yang dilakukan oleh Jimenez dalam perlawanan ini, meletakkan Haris Harun dan juga Bayaki Kaizan di bahagian pertahanan tengah, dengan Asaruddin Putra Omar di bahagian kiri dan Mahali Jazuli di pertahanan bahagian kanan. Kita dapat lihat beberapa kali Mahali melakukan overlapping yang begitu berbahaya. Syafiq Figueroa kemas kawalan daripada Luciano Figueroa. Nurul Azwar tidak dikawal di sebelah kiri, namun gagal dikesan. Tackle yang kemas dilakukan oleh Syakir Syarif. No Syarul pada Mahali. Cantik pada Amri. Sayang. Ruang yang sudah terbuka. Tetapi Amri, saya rasa beliau tidak perlu terlalu kesal kerana segala-galanya sudah pun dilakukan dengan betul. Tetapi pertahanan pasukan Sarawak tadi dapat terlihat 3 orang pertahanan Sarawak terus meluru ke kawasan tengah untuk menyelamatkan bola itu tadi. Amri Yahya hampir-hampir sekali lagi meletakkan namanya selaku penyerang atau selaku penjaring sebenarnya. Sepakan bebas akan dilakukan oleh Muhammad Lord Abu Hassan. Muhammad Lord teruskan lakukan sampai sini. Nur Azlan perlu mendekat. Sedikit terlepas dari Nur Azlan. Namun advantage diberikan oleh terus pengadil. Nur Azwan Roya. 2, 3 pemain berjaya dilepasinya. Tetapi pemain keempat berjaya juga untuk menghalang. Itu dia antara keistimewaan Nurul Azwan Roya dengan larian